Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama rancangan vlog bersama saya di youtube.com/Azril Nazli alias. So, anda bersama saya sambil saya memandu Mazda RX-8 di kawasan Kota Warisan ni. Mari kita borak satu topik yang saya rasa agak penting juga, iaitu bagaimana nak minat sim racing. Jadi nak minat sim racing, apa benda tu sim racing? Sim tu maksudnya simulasi, racing tu perlumbaan lah. Jadi ini adalah satu genre di mana menggunakan platform video game untuk berlumba kereta. Berlumba tau, bukan bawa santai-santai. Bila sebut berlumba ni, dia akan ikut rules yang telah ditetapkan dalam Real Motorsport lah. Dia ada rules yang datang daripada FIA. Jadi rules dia, katakan rules yang perlumbaan MX-5, anjuran IMSA di Amerika tu, jadi rules yang sama juga akan di-apply dalam perlumbaan secara virtual yang dalam perlumbaan online daripada iRacing. Jadi saya sejak 2014 sehingga 2021 ni tak jemu-jemu berlumba online. Kos tak banyak sangat pun, setakat renew saya punya subscription. Kalau ada peralatan yang rosak tu saya gantilah. Tapi time investment tu penting. Jadi saya melihat satu fenomena ni dalam Facebook Marketplace ni, banyak orang jual balik peralatan simulator. Dia macam saya tengok dalam grup GoPro lah. Dia dah beli GoPro, dia jual balik. Alasan tak minat, tak pandai shoot gambar. Jadi yang dalam grup simulator ni dah berhabuk, busy sebab kerja, tak minat. Sebenarnya tak minat lah tu. Jadi bayangkan anda dah dapat bonus tahunan, tiba-tiba beli set simulator, lepas 2-3 bulan bosan. Jadi minat tu tak datang. Dia fading out, orang cakap. Dia pudar. Apa salah? Kenapa nak race? Dia masuk nampak simulator ni nyampah, dia tak nak race. Sebab dia tak minat. Jadi nak bagi minat tu macam mana? Jadi nak minat benda ni, sebab dia adalah sim racing ni adalah simulation perlumbaan sebenar. Jadi anda kena minatlah perlumbaan sebenar. Contohnya seorang pelumba F1 tu, macam mana dia sampai ke tahap memandu F1? Dia akan melumba karting dulu. Sebelah karting mungkin F4, F3, lepas tu menang F2 dulu, barulah dapat layak masuk F1 kan. Jadi perlumbaan GT pun macam juga. Dia akan bermula touring car dulu, kereta biasa dulu. Lepas tu dapat sponsors, upgrade ke kereta GT. So dalam kategori GT pun banyak dia punya kategori. Ada GT4, ada GT3, ada GTE. Dan dalam kategori touring car ada pula TCR kan. Banyak variasi jenis perlumbaan di luar sana tu yang telah sanction oleh pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa ataupun FIA lah. Di mana di Malaysia ni wakilnya adalah MAM lah, Malaysian Association of Motorsport. Jadi nak minat benda ni, anda kena tahu apa yang berlaku di luar sana. Dalam real motorsport tu macam mana, ada struggle. Saya ambil contoh CEO iRacing lah. CEO iRacing tu, Mr. Kramer tu dia adalah pelumba. Selain seorang programmer, dia juga adalah peminat motorsport, dan dia adalah pemegang rekod kelajuan terpantas di lintas Lime Rock Park untuk kategori skate bubble. Skate bubble, bayangkan dia juara, dia pemegang rekod terpantas dan dia programmer, dan dia mencipta platform iRacing tu mengikut recah yang dirasa inilah dia yang paling sesuai untuk hardcore sim races. Sim racers ni, kalau kita sebut sim racers, menggunakan platform video game
untuk pemandu kereta ataupun pelumba kereta, ikut fizik-fizik yang ditetapkan oleh programmers lah. Jadi ada banyak title di luar sana seperti GTR tu ataupun Ballista, Assetto Corsa, R Factor, Project Cars, Gran Turismo Sport dan iRacing lah. Jadi semua apa ni, title-title ni mempunyai dunia masing-masing, mempunyai apa yang boleh, apa yang tak boleh Jadi kita skip part tu sebab nak bercerita pasal part tu sahaja dah banyak sangat masa yang akan dihabiskan. Tapi nak mencipta minat, saya akan kecilkan skop saya kepada iRacing sahaja. Pasal iRacing ni dia adalah satu platform game as a service. Anda bayar RM23 dekat Steam, terus boleh berlumba. Jadi RM23 tu untuk apa sebenarnya? Jadi sebelum saya cerita game as a service, saya cerita bagaimana sim racers ni berlumba sebelum wujudnya iRacing. Saya ambil contoh R Factor lah. R Factor satu perisian popular untuk perlombaan online. Jadi sebab perlombaan online, setiap pelumba perlu ada simulator, perlu ada sambungan internet yang stabil, dan diorang perlu ada pengelola kejohanan ataupun game master, penganjur lah. Jadi game master ni dia nak kena susun jadual. Perlombaan akan berlangsung katakan 6 8 pusingan kalendar macam F1. Perlombaan setiap minggu, setiap hari Ahad lah contohnya. Dan selection by qualifying lah contohnya. Jadi katakan ada 6 perlombaan. Jadi setiap hari perlombaan tu anda hanya boleh berlumba pada hari perlombaan. Pada hari-hari lain berlumba seorang-seorang, tak ada kawan. Dan pihak pengelola penganjur pula kena upkan server setiap hari kejohanan tiba. Sebab nak buat hosted, lepas habis event dia terpaksa matikan balik. Jadi perlombaan akan habis di situ sajalah. Tiada satu sistem yang tunggal untuk menyimpan statistik pelumba. Jadi yang tu dipanggil community punya ni lah, effort lah untuk membayar sewa server. Jadi setiap pelumba mungkin diminta membayar duit bulanan sebab untuk pelumba secara online ni kena bayar kos server, kos steward, kos penyimpanan rekod, macam-macam lagi lah kan. Jadi wujudlah game as a service iRacing yang menekankan perlombaan online secara simulasi untuk tayar haus lah, fizik dia hampir menyamai dunia betul, tapi dengan kelebihan hosted service. Seperti game master tak perlu nak fikir, pengelola tak perlu nak fikir nak up server lah. Dia hanya menggunakan sistem yang telah disediakan oleh iRacing. Nak lupa kita apa, lita apa, bila, semuanya telah disediakan secara online. Dipanggil macam software as a service lah. Jadi kos ni jauh lagi rendah lah. Jadi pelumba hanya perlu ada akaun iRacing, seperti yang berlaku di perlumbaan e-sport anjuran SOX SOX e-sport challenge yang menggunakan platform iRacing untuk menganjurkan perlumbaan online mereka. Saya belum cerita lagi macam mana nak sampai gian berlumba, hari-hari nak berlumba ni kan. Jadi bila anda menyertai iRacing katakan perlumbaan ada liga anda next week, jadi nak buat apa dalam seminggu ni? Kat situ datang dia official series of, maksudnya liga yang di host oleh iRacing sendiri yang running selama 12 minggu kalendar je 12 minggu, 12 lita. Jadi katakan minggu ni katakan perlumbaan Advanced Mazda MX-5 Cup di lita Nürburgring GP selama 40 minit. Jadi perlumbaan akan dilumpuhkan setiap 2 jam. Jadi kita ni macam saya ni minggu ni aku nak
skor point tertinggi lah untuk Liga AMC ni. Berapa tinggi aku dapat, 100 point ke 90 point. Jadi ada sebab nak masuk simulator tu, nak berlatih. Ini bukan sebab terpaksa tau, sebab aku nak, sebab kita yang nak. Jadi nak mencapai tahap tu, anda kena immerse. Kena immerse ni, saya tak tahu terjemahan bahasa Melayu dia apa. Immersion. Macam mana cerita Kalau katakan anda pernah turun trade day, anda ada kereta sendiri, anda akan modify kereta sendiri, anda ni untuk kompetitif dalam trade day. Tapi anda tak mampu, macam saya tak mampu nak trade day setiap masa sebab kos sangat tinggi. Tayar, minyak, wear and tear kan, sebab tu kos ni sangat tinggi. Jadi saya perlukan satu platform untuk immerse, untuk immersion, untuk immerse apa yang saya lalui suatu trade day tu. Jadi saya akan membina simulator saya sebiji macam saya drive RX-8 ni. Jarak steering, jenis steering, menggunakan head shifter, ada 3 pedal, ada clutch, dan yang paling penting ialah view. Sebenarnya saya guna triple screen, nampak lah kan, tapi saya upgrade vision saya menggunakan set virtual reality untuk sama macam saya dapat ni. Macam saya duduk memang rapat dengan steering, so saya nampak bahagian depan ni. Sebenarnya tak adalah nampak steering semua, saya nampak depan ni semua sebab saya tengok ke depan. Jadi nak capai the same vision dalam VR, dalam real world tu, tetapi dalam VR saya kena adjust sitting dalam VR tu ke depan sikit, dan saya nampak apa yang saya nampak dalam dunia betul. Saya steering sama, shifter kat sebelah kiri, guna clutch. Lepas tu kalau nak elak enjin rosak ataupun nak elak gearbox rosak, saya guna Helento. Jadi jarak pedal pun sama macam bawa kita betul, jarak pedal. Lepas tu jarak throttle, brake dan clutch, saya ukur betul-betul supaya sama. Jadi semuanya sama. Side mirror belah kanan, macam pandangan saya belah kanan macam mana. Jadi bila semua kriteria itu dipenuhi, maka timbullah immersion. Barulah immersion tu sampai. Lepas tu nak replicate gegaran semua ni, enjin gegaran. Bila drop gear tersengguk-sengguk semua tu, bila naik curb bunyi gegar-gegar tu, saya menggunakan butt kicker. Dan dalam trade day tak ada spotter tau. Spotter ni kalau dalam servis racing, ianya hanya untuk oval, nak beritahu ada kereta kiri, kereta kanan. Memang dalam oval memang ada spotter, tapi dalam road racing mana ada spotter. Dalam road racing kita kena peka, tengok cermin, kena mendengar bunyi enjin kat mana. Jadi bila saya matikan spotter tu, emission level saya upgrade lagi tinggi. Sedikit macam trade day. Jadi bila saya berlumba online menggunakan Mazda MX-5 dalam iRacing tu, saya tak target menang tau. Tak pernah target menang. Saya target berapa clean aku boleh bawa, sama tak seperti macam real world punya style. Takkanlah saya naik curb tu, jahanam lah saya punya lower arm. Jadi saya takkan naik curb lah, sebab saya tahu dia akan jahanamkan sistem kereta saya. Jadi dia adalah satu tool untuk saya immerse dengan perlombaan, tapi secara online. Sejak 2014 sehingga hari ini, setiap hari saya berkempen dekat dalam grup WhatsApp saya, jom race sekali turun 5-6 orang. Dan alhamdulillah banyak orang yang telah menggunakan VR disebabkan orang depan ni. Menggunakan VR ni sebabkan kempen saya untuk orang minat sim racing ni bukan sebab nak menang, dia sebab immersion, sebab nak enjoy. Kalau nak menang tak payah pakai VR, pakai monitor dan dia punya dunia tu lain lah. Yang tu saya tak boleh bercerita. Bukan tak boleh, tak layak, sebab saya tak laju. Jadi bila sebut immersion ni, dia gian tau. Okay, macam hari-hari nak turun lah. Hari ni mungkin semalam aku on buka virtual mirror. Hari ni try off lah, pakai mirror belah kanan, kiri kanan je lah cukup. Kalau sebelum ni duduk belakang, hari ni kita set depan, lepas tu matikan spotter. Jadi itulah dia realism yang ditawarkan oleh iRacing, sebab anda hanya berlumba dengan orang sahaja, manusia. Bukannya artificial intelligence, bukannya lumba dengan komputer, lumba dengan manusia betul, dengan perangai yang masing-masing.
Jadi kalau bercerita pasal perangai manusia ni dalam track day track day betul ni, saya boleh nampak orang reverse tengah-tengah jalan. Jadi dalam sim racing, kalau nampak orang reverse tengah-tengah jalan tu, dia replicate benda yang sama lah yang saya akan jumpa dalam real track day. Sama je. Kalau anda follower YouTube saya, cuba search Saga Cup Crash Compilation. Sama je macam orang accident dalam sim racing. Langgar sana, langgar sini, sama sebiji. Jadi tujuan saya untuk berlumba sim racing hari-hari ni, sebab dalam iRacing dia ada driver rating tau. Kalau rating saya lagi tinggi, dia akan pairkan, katakan 200 orang nak daftar race pukul 7 ni kan, pukul 7 petang nanti. 200 orang nak daftar. Tapi satu perlombaan hanya boleh muat 20 orang. Jadi ada 20 grup kan. Jadi 20 orang ni disusun mengikut driver rating. Jadi saya akan di-pair dengan pelumba-pelumba yang sama rating dengan saya. Dia panggil apa nama dia? iRating. iRating. Itu dia. Jadi seronok lah kan, kita berlumba dengan immersion. Lepas tu kita di-pairkan dengan pelumba yang sama level dengan kita, yang kita expect pemanduannya lebih kurang kita lah. Kalau saya duduk split rendah ataupun grup rendah, maknanya saya akan expect aku jumpa banyak orang lembu lah. Accident tu sudah pasti kan. Jadi kalau nak getting better, kenalah kita sendirilah kena get better kan, betul tak? The joy of driving, dan itulah dia wujud motorsport. Jangan anggap iRacing tu ataupun apa-apalah simulasi yang ceburi tu sebab anggap macam main game, aku perlu menang, aku nak buktikan kat kawan aku ni paling laju. Bukan. Pada saya ialah anda enjoy tak the experience, masuk sarung kepala, masuk race tu, enjoy tak? Oh macam ni betul lah. The immersion, bukan sebab aku kena target at least top 5, dah stress lah kan. So anda tak enjoy the race. So jangan buat macam tu. So kalau anda nak gian macam saya, sebab tu saya tak pernah jual barang-barang simulator saya. Barang simulator saya semuanya jahanam. Saya guna sampai jahanam. Tak ada yang saya nak simpan untuk jual second hand. Jual second hand pun sebab kena paksa sebenarnya. So dia punya key dia untuk anda gian benda ni ialah immersion. Macam mana pegang steering tu, macam tu lah anda pegang dalam simulator. Jarak steering anda ada. Sebab tu orang pelik, kenapa lah VR saya dekat gila dengan ni. Sebab sebenarnya kalau NASCAR lagi dekat, tak sampai setengah inci dia punya jarak ni dengan dada. Macam saya jauh lagi lah. Kalau dia dekat, saya nak dekat lagi. Sebab tu sebenarnya kita bukan nak tengok semua ni, nak tengok depan. Ini kita dengar pakai telinga je, dengar bunyi bila nak tukar RPM. Tak adanya kita nak tengok tengah-tengah tu. Sebab anda perlu tangkas untuk helento lah, untuk shift gear bila, nak brake bila kan. Itu dia, key dia immersion. Jadi saya akan tamatkan vlog saya sini dengan salam, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sila like dan subscribe channel saya jika anda rasa info saya ini bermanfaat. Assalamualaikum.